Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu harap semua murid 6 ORKID sihat pada hari pertama persekolahan pada hari ini. Jadi pada pagi ini cikgu akan mulakan pengenalan subjek Bahasa Melayu tahun 6 bersama-sama dengan semua murid. Ini merupakan buku teks Bahasa Melayu tahun 6 pada tahun ini. Murid-murid tak perlu risau ya, kerana cikgu akan permudahkan pelajaran kita pada hari ini. Jom kita belajar. Sebelum kita memulakan tema 1 pada pagi ini, kita akan lihat dulu halaman tentang pengenalan watak. Jadi halaman ini merupakan pengenalan watak di mana sepanjang kita menggunakan buku teks ini, murid-murid akan menemui watak-watak tersebut ya. Antara watak yang akan kita temui dalam buku teks tahun 6 ialah Imran, Atoy, Izuni, Peishan, Minli, Sarmila, Amar, Damrong, Ruben dan Jian Hui. Watak-watak ini mewakili murid-murid tahun 6 dari pelbagai suku kaum di seluruh negeri di Malaysia, meliputi Semenanjung dan Sabah Sarawak. Seterusnya kita akan lihat halaman pertama iaitu tema 1 yang berjudul Istimewanya Keluargaku. Jadi, apa yang dinyatakan di halaman 1 ini merupakan rangkuman 3 rangkap pantun dan 1 rangkap sajak yang merumuskan kandungan tema 1 ini. Kemahirannya, standard pembelajarannya di ruangan ini ialah sesi melafazkan pantun dan mendeklamasikan sajak dengan intonasi yang betul. Cikgu akan bimbing semua murid bagaimana cara untuk melafazkan pantun dan mendeklamasikan sajak dengan betul. Jadi tak perlu risau ya, kita sama-sama belajar hari ini. Pantun yang pertama berbunyi begini. Hempedu bumi lidah buaya, di dalam guni berikat tali. Biarpun kami berbeza budaya, hidup harmoni riang sekali. Bagi pantun ni cikgu nak terangkan di sini. Baris pertama dan kedua merupakan pembayang, manakala baris ketiga dan keempat ialah maksudnya. Jadi pantun ini merupakan kesimpulan atau gambaran keseluruhan bagi tema 1 ini. Apa yang cuba diterangkan oleh rangkap pantun yang pertama ini, walaupun kita ada pelbagai budaya dalam satu keluarga, murid-murid akan lihat nanti, ada sebuah keluarga nanti yang bukan sahaja terdiri daripada masyarakat Melayu, tetapi ada juga masyarakat Cina dan India. Jadi budayanya berbeza, namun mereka dapat hidup dengan harmoni, muhibah dan mesra sekali. Itu yang cuba disampaikan oleh rangkap pertama pantun dalam tema 1 ni, halaman 1. Pantun yang kedua pula berbunyi begini. Buah pau buah markisa, atas pedati bawa ke desa. Walaupun jauh kami terpisah, namun di hati dekat sentiasa. Pantun ini merujuk kepada keadaan di mana walaupun ada ahli keluarga kita yang berjauhan, kakak atau abang kita, adik-beradik kita tinggal di asrama atau belajar di negara orang, ya, jauh dari Malaysia, namun dalam hati kita sentiasa sayang dan teringat kepada mereka. Itu maksud rangkap kedua pantun ini. Manakala pantun yang ketiga, yang terakhir, berbunyi begini. Bunga kekwa hiasan bumi, di pohon ara tumbuh dedalu. Sungguh istimewa keluarga kami, hidup sejahtera ceria selalu. Ini menggambarkan betapa istimewanya sikap penyayang dalam keluarga dan ini menjadikan hidup kita sentiasa ceria kerana memiliki keluarga yang penyayang, penuh bertanggungjawab dan begitu istimewanya keluarga dalam hidup kita. Baik, yang terakhir puisi moden iaitu sajak.
menutup tema 1 bagi halaman 1. Cara melafazkan sajak ini berbeza dengan pantun. Pantun ada iramanya tersendiri. Sajak merupakan puisi moden, jadi cara melafazkannya adalah lebih bebas. Cikgu kongsikan salah satu caranya. Walau dekaan melanda, walau berbeza budaya, walau jarak memisahkan kita, namun jalinan kasih keluarga tersimpul dalam hati, abadi dalam jiwa. Cara melafazkan sajak mestilah mengikut baris satu demi satu. Jangan sambungkan kerana itu merupakan keistimewaan sajak. Jadi, sajak ini merumuskan bahawa walau bagaimanapun ujian yang melanda hidup kita dalam keluarga, walaupun kita ada berbeza budaya dan jarak jauhnya memisahkan kita dengan keluarga, dalam hati kita tetap ada istimewanya keluarga. Dalam hati kita tetap ada kasih, rasa sayang dan cinta kepada keluarga kita. Itu yang cuba disampaikan oleh pantun-pantun dan sajak dalam halaman 1, Istimewanya Keluargaku. Kita teruskan dengan unit 1, halaman 2. Tajuknya Bakat Istimewa. Di dalam muka surat halaman ini, cikgu nak terangkan kemahirannya, SP-nya, standard pelajarannya ialah menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betul. 1.2.6. Jadi cikgu akan ajar murid-murid bagaimana nak menyebut pelbagai ayat dan ragam ayat dengan betul. Okey, kita belajar sama-sama. Okay, kita teruskan unit 1, Sayangi Keluarga. Standard pembelajarannya ialah mendengar dan bertutur. Di sini ada dialog antara Ammar, Irfan, ibu dan ayah Ammar, ayah Ammar dan Irfan. Jadi dialog antara 4 watak ini merupakan pengenalan tentang pelbagai jenis ayat. Kalau kita lihat yang pertama ni, gambar yang pertama ni, Ammar dan ibunya, dialog antara Ammar dan ibunya. Ammar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baik, ibu. Itu merupakan ayat permintaan. Ibu Ammar meminta Ammar buka pintu dan Ammar menjawabnya dengan bahasa yang bertata susila. Baik, ibu. Jadi ini merupakan ayat permintaan. Cara kita mengemukakan, menyebut ayat permintaan berbeza dengan ayat tanya. Gambar yang kedua pula merujuk kepada dialog antara ayah Ammar dan Irfan dengan anak-anaknya. Jadi ini merupakan ayat tanya. Cuba cikgu nak bimbing bagaimana cara untuk melafazkan ayat tanya. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Ammar? Jadi itu merupakan ayat tanya, pertanyaan ayah Ammar kepada anak-anaknya. Apa yang mereka lakukan pada hari tersebut? Gambar ketiga pula merupakan dialog antara Ammar dengan ayahnya. Bagaimana Ammar menerangkan aktiviti yang mereka lakukan pada hari tersebut. Okey. Dengar bagaimana cikgu menyebut dialog yang dihasilkan oleh Ammar. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Ammar terangkan apa yang dilakukannya dengan adiknya pada hari ini. Apa pula kata ayah dia? Bagus, Ammar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Jadi kedua-dua ayat ini, ragam ayat ini ialah ayat penyata, ayat penerangan apa yang dilakukan oleh Ammar dan apa pula komen atau ulasan daripada ayah Ammar tentang aktiviti yang dilakukan oleh Ammar dan adik dia. Ini ialah ayat penyata. Okay, dalam 2 gambar terakhir ni kita akan lihat adanya ayat seru. Ayat seru kena ada tanda seru, ada kata seru di situ.
Kalau selepas selepas Amar tadi menerangkan apa yang dilakukannya dengan adiknya di rumah semasa ketiadaan ayahnya, jadi Amar dan adiknya menunjukkan, Irfan menunjukkan lukisan pada ayah dia. Apa kata Irfan? Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Apa pula kata Amar, abangnya? Irfan sungguh pandai melukis, ayah. Apa pula kata ayah dan ibu Irfan? Wah, cantiknya. Ini merupakan ayat seru. Ayat seru berbeza dengan cara melafazkan ayat penyata, ayat tanya. Kerana ayat seru ada mengandungi kata seru. Wah, cantiknya. Gambaran ibu dan ayah Irfan memuji lukisan yang dihasilkan oleh anak mereka. Jadi itu yang cikgu nak terangkan, bagaimana cara kita nak menyebut ragam ayat yang berbeza dalam dialog. Cikgu harap murid faham, ya. Okey. Okey, kita pergi kepada aspek seterusnya, halaman seterusnya, iaitu halaman 3. Aktiviti membaca, tajuknya Permata Keluargaku. Apabila melibatkan aktiviti membaca ni, cikgu akan terangkan ada dua jenis bacaan, iaitu kaedah bacaan. Yang pertama ialah bacaan mentalis. Kita baca secara senyap dan kita cuba memahami sesuatu petikan tanpa ada gerak suara. Bacaan yang kedua, teknik bacaan yang kedua ialah bacaan mekanis. Bacaan mekanis bermaksud kita melafazkan suara, ada intonasi, jeda yang betul, ragam ayat yang betul, cara menyebut ragam ayat yang betul. Jadi bacaan yang kedua, mekanis ini dapat didengari dan untuk kita mendapatkan kefahaman pada peringkat awal. Lazimnya cikgu akan mulakan dengan bacaan mekanis dahulu, supaya murid dapat mendapatkan lebih kefahaman. Bacaan mentalis untuk dapat gambaran awal, tapi bacaan mekanis supaya kita boleh sebut dengan betul, melafazkan ayat dengan betul, intonasi yang betul dan dapat memahami petikan dengan lebih baik. Okey, cikgu akan bimbing murid-murid bagaimana cara untuk membaca perenggan yang pertama bagi petikan di halaman 3, Permata Keluargaku. Tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku Irfan. Seperti murid prasekolah yang lain, Irfan sudah mula belajar menulis, membaca dan mengira. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Namun begitu, ada keistimewaan yang begitu terselah pada dirinya. Irfan sangat pandai melukis. Bakatnya dalam bidang lukisan cukup istimewa. Hampir setiap hari Irfan akan melukis. Setiap hari jugalah Irfan akan meminta aku menilai lukisannya. Apabila melihat hasil kerjanya itu, aku pasti tidak dapat menahan rasa kagumku. Wah, kreatifnya, bisik hatiku. Bagiku, Irfan sangat hebat. Dalam usia semuda itu, dia mampu menghasilkan lukisan yang bukan calang-calang orang mampu melukisnya. Kadang-kadang aku berasa malu. Lukisan Irfan jauh lebih cantik dan kreatif daripada lukisanku. Ayah dan ibu juga sedar akan hal itu. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan. Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Baik, tadi cikgu dah terangkan cara membaca perenggan demi perenggan Permata Keluargaku di halaman 3. Apakah sebenarnya tujuan kita membaca? Tujuan kita membaca nak mendapatkan kefahaman. Jadi apabila diutarakan soalan, dikemukakan soalan, kita mesti berupaya memahami dan menjawab soalan tersebut, pertanyaan tersebut dengan baik, dengan betul, dengan tepat. Jadi kalau lihat, ada 4 soalan yang dikemukakan dalam halaman 3 tu. Yang pertama, ceritakan bakat istimewa Irfan.
Yang kedua, terangkan sikap Abang Irfan. Yang ketiga, nyatakan usaha ibu bapa Irfan untuk menggilap bakat Irfan. Yang keempat, huraikan usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya. Ada lambang kebat di situ, bermaksud ada kemahiran berfikir aras tinggi untuk soalan yang keempat. Jadi bagaimana kita menjawab soalan ini? Cikgu akan terangkan hari ini. Kita akan rujuk petikan. Yang pertama, pada hari ini apabila kita dapat soalan pemahaman, kita rujuk petikan sebagai panduan dahulu. Kita hasilkan ayat yang betul dan tepat, tapi jawapannya kita ambil daripada petikan Permata Keluargaku. Baik, cikgu akan bimbing murid-murid bagaimana untuk menjawab soalan pertama. Ceritakan bakat istimewa Irfan. Jadi, kita akan lihat jawapannya ada di perenggan yang kedua. Cikgu baca semula. Daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Namun begitu, ada keistimewaan yang begitu terselah pada dirinya. Irfan sangat pandai melukis. Bakatnya dalam bidang lukisan cukup istimewa. Jadi apabila ditanya ceritakan bakat istimewa Irfan, murid-murid mesti dapat satu idea bakatnya ialah melukis. Bakat istimewanya ialah melukis. Tak boleh rujuk perenggan lain kata bakat dia membaca, menulis, mengira. Itu bukan bakat ya. Jadi di sini perenggan yang kedua merujuk kepada bakat istimewa Irfan ialah menghasilkan lukisan, melukis, atau ada pelbagai ayat yang murid-murid boleh gunakan untuk menjawab soalan ini. Cikgu bagi satu contoh ayat, beberapa contoh ayat. Jika ditanya soalan satu, ceritakan bakat istimewa Irfan, bagaimana kita nak menjawabnya? Boleh gunakan ayat begini. Irfan amat berbakat dalam menghasilkan lukisan. Itu contoh ayat pertama. Boleh diterima. Jika bernilai 2 markah, markahnya penuh. Ayat lain. Irfan amat berbakat dalam aktiviti melukis. Pun cikgu terima. Ayat mesti lengkap ya. Penuh, ada subjek, ada predikat. Ada tak contoh ayat lain lagi? Boleh gunakan juga ayat begini. Irfan memiliki bakat istimewa dalam bidang lukisan. Kita nak menjawab soalan yang kedua, terangkan sikap Abang Irfan. Jadi cikgu akan kemukakan semula perenggan yang pertama. Jawapannya bagi soalan yang kedua ni, terangkan sikap Abang Irfan ada dalam perenggan pertama, ayat yang terakhir. Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Jadi ayat ini merupakan clue atau petunjuk kepada soalan kedua. Apakah sikap Abang Irfan? Bagaimana kita nak jawab? Nak gabungkan, nak hasilkan ayat yang tepat tentang sikap Abang Irfan ini. Ya? Abang Irfan ni namanya Amar ya. Jadi bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Cikgu cadangkan begini, cikgu bimbing begini. Abang Irfan merupakan seorang yang baik dan bertanggungjawab kerana, kita ambil dalam petikan, kerana sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada adiknya Irfan. Sekali lagi cikgu ulang. Amar merupakan seorang abang yang baik dan bertanggungjawab. Kita ambil nama Amar ya. Amar merupakan seorang abang yang baik dan bertanggungjawab kerana sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada adiknya Irfan. Okey, itu antara ayat yang lengkap untuk menggambarkan sikap Abang Irfan iaitu Amar. Boleh faham ya? Kita teruskan dengan soalan ketiga. Nyatakan usaha ibu bapa Irfan untuk menggilap bakat Irfan. Bagi menjawab soalan ini, ada di perenggan yang terakhir. Cikgu bacakan semula. Ayah dan ibu juga sedar akan hal itu. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan.
Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Jadi usaha yang dilakukan oleh ibu bapa Irfan ini ialah menghantarnya untuk menyertai pertandingan melukis. Murid-murid jangan jawab mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan ya, kerana itu tidak ada langsung jawapan. Tak ada markah di situ jika menjawab mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan. Apa usaha mereka? Mereka menghantar Irfan untuk menyertai pertandingan melukis. Yang itu skemanya yang boleh diterima untuk mendapatkan markah. Di bagaimana cara menjawabnya, Cikgu bimbing. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan dengan sering menghantar Irfan untuk menyertai pertandingan melukis. Sekali lagi, Cikgu ulang. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan dengan sering menghantar Irfan untuk menyertai pertandingan melukis. Itu soalan dan jawapan bagi soalan yang ketiga. Okey, kita dah berada di soalan yang terakhir, soalan yang keempat, iaitu huraikan usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya. Ada elemen kebat di situ, kemahiran berfikir aras tinggi, jadi kita boleh rujuk petikan, tapi tambahlah penerangan. Bukan perlu terlalu hebat, tetapi kita dapat menerangkan kenapa kita memilih jawapan daripada petikan itu. Di cadangan cikgu, kita ambil daripada petikan dahulu. Usaha yang dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya ada dalam ayat terakhir perenggan akhir. Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Jadi untuk meningkatkan bakat dan kemahirannya, Irfan perlulah mengikuti kelas lukisan. Bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Huraikan usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya. Okey, cikgu beri contoh. Irfan perlu memasuki kelas lukisan untuk meningkatkan bakatnya dalam aktiviti melukis hasil bimbingan guru lukisan yang pakar. Sekali lagi cikgu terangkan. Irfan perlu memasuki kelas lukisan untuk meningkatkan bakatnya dalam melukis hasil bimbingan guru lukisan yang pakar. Okey, itu antara contoh jawapan untuk menjawab soalan kebat. Cikgu harap murid dah dapat bagaimana untuk mengenal pasti jawapan daripada petikan yang kita baca, menjawab dengan tepat dan menggunakan ayat yang gramatis. Yang penting jawapan mesti tepat, ayat mesti gramatis bagi menghasilkan markah yang penuh, mengutip markah yang penuh. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini tentang kemahiran mendeklamasi sajak, melafazkan pantun, membaca dialog dengan pelbagai ragam ayat, membaca dengan intonasi yang betul dan menjawab soalan daripada petikan pemahaman. Cikgu harap murid dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, cikgu ucapkan terima kasih pada murid-murid yang rajin mengikuti kelas dan tugasan yang cikgu minta murid hasilkan pada hari ini selepas mengikuti setiap sesi pembelajaran kita ialah cikgu nak murid-murid tulis semula soalan 1 hingga 4 dalam buku tulis yang ada di rumah. Tulis soalan dan jawapannya dengan kemas. Kemahiran menulis memerlukan kekemasan, ejaan yang tepat, hasil kerja yang kemas dan rapi. Cikgu harap sangat kerjasama semua murid tahun 6 OKID bagi sesi pembelajaran yang pertama kita Bahasa Melayu pada hari ini. Kerana anda kata nanti kita bersemuka, cikgu nak tengoklah hasilnya. Kita tidak belajar di rumah dengan sia-sia.
Tulis semula 4 soalan beserta dengan jawapannya dengan kemas. Ulang semula video setiap teknik itu jika tak tahu bagaimana nak cari jawapan. Jangan terus menulis tanpa mengikuti sesi video yang telah cikgu hasilkan. Itu tidak akan memberi apa-apa makna. Cikgu harap sangat kerjasama semua murid. Bukan pentingnya aktiviti menulis semata-mata, tetapi proses dari awal tadi bagaimana cikgu terangkan cara nak lafazkan pantun, deklamasi sajak, menyebut ayat yang betul dan aktiviti membaca yang tepat. Ambil masa. Ya, kita mungkin terpaksa berada di rumah dalam tempoh yang kita pun tak pasti untuk sesi PDPR ni. Jadi, ambil masa bertenang, ulang, tengok semula video dan selesaikan tugasan dengan baik. Itu saja harapan cikgu. Semoga semua murid dapat mengikuti sesi kita hari ini dengan baik. Sekian saja. Jumpa lagi.